Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sudah start recording. Okay, keep on respond kelas ni. Siapa yang masih lagi berada di rumah dan bila pulang, bila balik okay, drop in the meeting chat so that teacher alert, okay, and notice your present. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good pleasant Friday morning. I bid to all my beloved students, H2P5. Okay, Alhamdulillah, after quite a long time kita tak bersemuka secara online. Okay, still face to face online, right? And first of all, teacher would like to congratulate you all. Okay, I think for what? Yes, first is because you already complete all your practical test biology. Okay, Alhamdulillah lega. Okay, second thing, congratulations juga you all dah selesaikan your task 4 for your assignment. Okay, so now yesterday actually cikgu ada bengkel semalam, tapi at the same time unit biology having a meeting, okay, in order to moderate and selaraskan all the mark scheme. Okay, so my job dah start lah today kelas marking all your lab report and as well as your procedure, lab procedure tu, and also your task 4 lah. Okay, so doakan cikgu sihat, agar cikgu dapat fokus dan memberi markah terbaik untuk kamu, because ini adalah bukan cikgu saja kelas okay, boleh katakan semua pensyarah di college in the same phase. Okay, marking your assignment and as well as your practical, for those yang ada practical, marking practical, okay, in order to key in your marks for your PB. So PB kamu tinggal lagi UPS 3, okay, and then coming soon your pre-PSPM tu will be your backup class in case anything happen. Alright, okay. So cikgu tengok lagi ni, tengok dia Kaisah last balik 29, Kaisah Pak Pendrupan 5 November. Lagi kelas? Yang lain semua dah ada kat college okay, so okay, kita doa dululah sebelum kita sembang-sembang So can I have anak anda Awais untuk bacakan doa sekejap? Jemput anak anda Awais. Awais? Okey tak? Awais internet tak okey? Sorry madam. Ni okay. tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta'ala na hikmataka wa ansyur alna min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hudata min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak dua Awais. Semoga majlis ilmu kita hari ini diberkati. Okey, cikgu keep on respond kelas Cikgu dapati baru 15 orang je ni. Masih kat rumah tu senyumlah Okey, so ada yang gementar. Okey, cikgu pun dimaklumkan yang tak ada air. Okey, noted memang tak ada air. Bau tingkat atas cikgu rasa kan, tingkat bawah insya-Allah ada kan Okay, so just to share with you lah cikgu dulu pernah jadi fellow A5. Kehidupan di asrama sana, kehidupan di asrama together, stay fellow memang kena duduk di blok kan. Okay, so memang cikgu harap you all kadang ada sedikit kesabaran. Kadang rumah cikgu pun sama, kadang blackout, kena sabar sekejap, tunggu kadang tak ada air. Itu adalah antara cabaran-cabaran yang cikgu juga pernah lalui. So that's why cikgu understand. Okay, dan lagi sekarang ni fellow sekarang lagi mencabar because 2-3 pagi itu biasalah pergi hantar you all pergi klinik, pergi hospital. Okay, kadang cikgu tertidur dalam kereta just to wait you all settle. Nowadays lagilah dengan you have to do all the RTK. Sebelum pergi hospital kena buat RTK so cikgu harap you all nanti apa nasihat cikgu ataupun tips yang cikgu nak bagi, tolong jaga kesihatan kamu kelas Okay, seperti mana cikgu pesan anak cikgu,
Kalau boleh tak perlu pergi hospital, kita try to avoid. Because nowadays di hospital tu pun kita dah tahu keadaan dia kan. Alright, okay. So siapa yang ada 15 orang, ada 15 orang baru respon. So cikgu Ari, you all keep on respond kelas emosi kamu. Those yang dah ada kat KMNS and those yang tak ada kat KMNS belum balik tu boleh tulis belum balik masih kat rumah. Macam Kaisar, Elsa, Pang, right? Okay. And those yang telah berada di KMNS, cikgu harap you all dah lebih kurang seminggu lah Seminggu apa dah 2 minggu kan? 2 minggu dah kan? Apa ni? Laura dah sampai Laura? Dah kan? Laura? Ya, madam. Dah sampai dah? Nikit belum? Dah sampai dah. Okay, itu cikgu nampak lah you all dijemput oleh fellow okay, nampak elegan semua dekat KLIA. Alhamdulillah you all sihat masih kuarantin ke Laura? Geng-geng Sarawak Solehah? Solehah Baru habis semalam. Habis semalam. Merdeka lah ni. Dah masuk bilik lah masing-masing lah. Orang Ganu? Orang Ganu dah sampai dah? Mana orang Terengganu ni? Respon lah seorang orang Terengganu sebelum kita start ni. Ini saya, madam. Sampai dah? Ada. Macam mana? Okey tak? Kuala Pilah? Okey, madam. Okey, Alhamdulillah. Okey lah So apa nanti kita tunggu November lah November nanti after settle then kita akan tengok sama ada our jadual berubah ke tak. Okay, so basically kita nak buat apa ni kelas? Okay, hari ni actually teacher nak continue our lesson about chapter 7. Okay, so basically cikgu sebenarnya tak berapa nak risau sangat kelas because okay, cikgu hutang kamu 3 jam. Okay, and then 3 jam untuk tutorial lah nanti teacher akan cuba cari masa kita buat setengah jam je lanjutkan kelas ke nanti after this. And then our amali kita akan buat amali 2 kali je lagi. So hari Selasa itu cuti. Betul kan kelas right okay, hari Selasa cuti. So cikgu akan cuba try you all Sabtu malam free tak? Satu malam tu kita akan buat, cikgu nak ganti kelas amali tetapi bukan secara face to face virtual kita akan lebih you all buat, cikgu akan hands on tugasan je. So you all kena respond to the Google form. Macam H2P4 and H1P3 juga cikgu buat. Right? Okay? So jadi Sabtu malam agree tak? Boleh. Okey, terima kasih. Apa ni, kalau diam tanda setuju macam itulah so kalau ada orang masuk meminangkan Kaisar diam tanda setuju Danu, dah masuk kain dah, okey. Alright, okey. So kelas Danu respon cikgu sekejap. Orang Muar ni dah sampai dah Kuala Pilah dah kan. Minggu ni boleh outing? Tak ada benda lain je tanya. Minggu ni dah boleh outing ke? Tak boleh, madam. Macam tahu ada. Macam tak lah sebab baru lagi. You all baru je kan. Okay. So cikgu harap you all sabarlah sikit. Tapi you all walaupun tak boleh outing, you call je Foodpanda sampai, Grab sampai kan. Okay, so jom. Tadi bila cikgu tengok daripada polls yang kita dah buat tadi okay, cuba kita baca polls sekejap. Didapati kebanyakan kamu respon, 21 orang vote, 48% student. Okay, I mean your class respon baru faham 40% je. Okay, that means ada lagi 60%. Right? Okay, yang 80% faham ni kita akan minta di sama-sama share. Right? Okay, and then kebanyakannya ialah 40%. Jadi 40% tu nanti cikgu nak tengok. Okay, and then subtopik yang kurang dikuasai
cikgu dapati kebanyakan kamu choose non-disjunction. Okay. So bila sebut non-disjunction, ini adalah sebenarnya topik yang popular ditanya dalam exam kelas. Okay. So kita akan discuss about it. Okay, sebelum tu siapa yang vote 80% ni? Boleh cuba tahu siapa? Pang ke tu? Tak ngaku dah lah kan? Hello, kelas? Kat rumah, Pang Pang boleh, rasanya kita boleh jemput Pang lah. Okey, kita jemput Pang lah sebab Pang masih emosi dia okey lagi duduk rumah kan? Okey, cuba Pang share apa yang Pang faham tentang tajuk mutation sebelum cikgu go deeper with you. Kita jemput Pang. Okey, cop sebelum tu Pang. Elsa ada appointment apa Elsa? Kalau boleh tahulah, kalau nak share lah. Sofia Elsa? Ya, madam. Saya ada appointment doktor untuk asma saya. Oh, okey. Cikgu doakan semoga dipermudahkanlah. So nanti make sure Elsa bring all your things nantilah. So that means you are going back to Kuala Pilah bila? 5 November. Oh, that means right after your appointment. Tak, appointment saya 1 November. Oh, okey. Ni November baliklah. You datang by flight ke by car? Tak. Mak parents hantar lah Okay. Oh, so all the way your journey cikgu doakan semoga sampai dengan selamat. Okay, jauh tu cikgu boleh bayangkan Elsa dulu kan cikgu travel balik all the way kena. Tapi cikgu naik bas lah. Okay, so make sure nanti singgah ke RNR, kalau tak perlu turun tak perlulah nak bawa cukup. Saya travel 2 hari, madam. Oh, that means you stay somewhere in KL, is it? Okay lah. Okay juga best tu. Sebelum betul-betul you surrender kat Pilah ya. Okay, my dearest Pang, okay, come kita tengok macam apa sejauh mana Pang dah faham tajuk mutation ini sebelum kita discuss sama-sama. Kalau Pang nak buka kamera pun okey. Dipersilakan. Ya, madam. Okay, cuba Pang share apa yang Pang dah faham tentang topik mutation ni. Sebelum kita discuss kelas especially cikgu akan fokus on the non-disjunction topic. Kita buat apa ni? Kita sharing cikgu nak you all tak nak rasa stress sangat, okay? Get to use with your environment. Okay? And then nanti you akan rasa belajar tu happy. Okay, Pang, jom. Sebab Pang ada kat rumah kan, Pang nak entertain lah kawan-kawan kat KMNS ni. Kawan-kawan KMNS ni dah tengah settle down, sebab tu cikgu tak kacau sangat kamu cuti tu kelas Okay, cikgu pun masa tu mood pun agak swing juga. So cikgu betul tak apalah, let go you all. Okay, settle down. Cari dulu you all punya space. Right, okay. Settle down your emotion. Ada yang homesick. Anak cikgu pun dah third year tu. Dah third year balik UTM pun. Dia hari apa dia buat kerja. Yang cikgu, tapi cikgu memang tahulah dia ni memang kalau dia rasa dia sampai tahap level rindu tu dia balik all the way drive dia sewa kereta balik sampai pukul 6 petang. Tapi sebelum tu dia ada pergi somewhere lah. Daripada UTM tu. Okay, borak-borak makan sekejap pukul 8 dia balik. You just imagine Tapi kereta banyak pukul 3 pagi dia sampai. Dia buat kerja. So cikgu faham lah Okay, you all pun that's why cikgu boleh tahu bagaimana you all nak pujuk hati, pujuk macam-macam pujuk lah Laura kan. Laura lagi jauh Siapa tadi yang Terengganu tadi? Cikgu tak perasan ni. Siapa yang jawab cikgu Terengganu ni? Orang Terengganu? Filzah Ya, madam. Okay. Ibu hantar Filzah? Alhamdulillah. Hindu tak? Hindu ibu? Hindu.
Okay. Tiba kan jangan tiba cikgu ni mengingatkan saya dah okey dah. Sorry lah Fiza kita borak-borak. Tak apa, cikgu sekurang-kurangnya cikgu boleh ganti ibu kamu lah, okey? Rasa-rasa nak borak, you most welcome. Okey Pang, kita tunggu Pang sebenarnya. Sebab tu cikgu ni Pang, cepat Pang. Ya, madam. Okay, so cuba Pang just apa ni, share whatever you know atau what you understand about topik mutation. Cuba dengar. Kita sama-sama dengar daripada Pang sebelum kita discuss apa ni, go through what is actually this topic all about. So what I know is mutation is divided to two types, which are chromosomal mutation and gene mutation. Okay, So good. chromosomal mutation also divides into two types, which is chromosomal aberration and chromosomal number alteration. Okay, kalau cikgu tanya Pang number apa ni, what is our normal number of chromosome? 46. Okay, Agong, Perdana Menteri, berapa kromosom dia? Same lah. Hmm? Same. Sama, yes. Kenapa cikgu stresskan tu? Supaya, okay, in this topic kita akan belajar about this mutation where just now Pang dah mulakan kelas ada dua jenis. Yes, dua jenis. Right, okay. So, kalau cuba nyanyikan balik apa tu 3 stop codon. Ingat tak stop codon? Uwa lagi. Uak. Lupa dah. Uga, 3 stop codon. Okay, silakan anak anda apa ni, Teven, are you okay Teven? Okay, madam. Okay, sebut kembali 3 stop codon. Uak. Uga, 3 stop codon. Yay. Thank you Teven Okay, apa kaitan 3 stop codon dengan gene mutation? Okay, you all kalau tak boleh nak jawab, you all boleh drop dalam dalam meeting chat kelas Kaitkan 3 stop codon dengan mutation. 3 stop codon dengan mutation. Okay, kalau you ni cikgu saja nak recall balik sebelum kita discuss what is non-disjunction So come on class, drop in the meeting chat, okay, what you understand ataupun how you can relate this 3 stop codon with the gene mutation. Okay, kalau cikgu sebut missense, nonsense, nonsense ni cikgu itu ada assign you all to watch the video that I've already shared with you. Okay, so which one? Kalau tiba 3 stop codon ni apa kelas? Come on kelas, drop in the meeting chat please. Okay, cikgu tengok meeting chat. Siapa yang tak drop, tak tulis respon, kita panggil lepas ni present Kamu kena cerita. Just kamu boleh tengok nota kelas, okay? Kan cikgu dah share nota. Okay, sebut saja 3 stop codon is actually refer to 3 stop codon kelas. Okay, apa jenis mutation tu bawah tu kelas? Base substitution ke, base deletion ke, base inversion ke, base apa ni satu lagi, base deletion, base substitution, base insertion or base inversion? Come on, which one? Bila kaitkan dengan 3 stop codon ni? Base substitution. Yes, very good. Siapa tu? Beri nama. Dania, madam. Okay, Dania, yes. Right, okay. Base substitution is actually, kalau you all faham, okay, kamu dah buat itu kan di kelas okay, this is, okay, sebelum tu cikgu lupa nak highlightkan. Okay, tadi cikgu tunggu juga pada Pang
Okay, so Dania dah selamat, orang lain sebab tak ada, Teven dah selamat sebab Teven dah nyanyi lagu tu. Okay, Faiz, apa keyword bila sebut tentang mutation, Faiz? Hari ni cikgu nak buat soal jawab je bagi kamu, energizer cikgu ialah soal jawab kamu. Kelas Okay, sebelum kita go to discuss. Faiz, okay, kalau tak boleh respon, boleh drop dalam meeting chat kelas ni. Kamu kelas ni gunakan meeting chat itu untuk kita communicate. Okay, kamu kelas. Okay. Okay, Faiz, soalan cikgu tadi, apa keyword untuk mutation? Keyword dia. Okay, cikgu bagi huruf dia. I, E, San, Se, U, Liu, Ci. Ada 9, Faiz. Siapa tahu? Faiz. Aida Aslina. Sorry madam, saya baru masuk internet okay. saya tak stable tadi. Okay, sorry. Okay. Kalau tak boleh tu, Faiz boleh letak dalam drop dalam meeting chat pun boleh. Okay, come on. Apa keyword dia? Boleh cikgu sebut je mutation? It is all about 9 huruf. 9 huruf. Come on kelas. Okay, kalau ada siapa yang boleh bantu Faiz, talian hayat. Okay, start. Cikgu bagi word yang pertama, C. Word yang pertama, C. Come on, word yang pertama, C. Sekali lagi, tak dengar. Ya, change. Yes, change. Ya, good. Right, change. Sebenarnya cikgu tak ada S lah. Kalau tak ada S, dia dapat lah change. Yes. So, the keyword di kelas ni ataupun cikgu nak you pegang di kelas ni, mutation ini the keyword is change. Okay, you still remember my beginning of our lesson. Ingat lagi cikgu buat ni sebelum, lama dah sebelum cuti tu. Sebelum kamu cuti, one week before cikgu, 1 week before the end, 7.1, kita dah start dengan, okay, knowing about the basic of mutation, the keyword is change. Alright, so change. So like what Pang sebut tadi kelas ni, number of chromosome 46, normal, tiba-tiba berubah. Berubah menjadi, okay, so to be frank, okay, madam tak share screen, ya betul my dear, tak share screen lagi. Saja nak bagi kamu alert thank you Alright, belum share screen lagi. Right, okay. Tadi buat cukup, okay. 46 normal. Tiba-tiba jadi kurang 1. And then lebih 1. Dia tak lebih more than 1 kelas Dia sama ada kurang 1 atau lebih 1 je. Dia tak ada lebih 5, lebih 6 Itu perubahan yang sangat drastik tu. Okay, changes yang sangat drastik, tak ada kita berubah juga, tapi perubahannya sama ada kalau nombor kromosom tadi lebih 1 atau kurang 1. Okay, okay, itu satu. Seterusnya, sekejap ya. Okay, apa lagi change kelas? Like teacher mention just now, like Teven dah nyanyikan lagu 3 stop codon tadi. Okay, apa yang berlaku? Macam mana 3 stop codon ini boleh menunjukkan perubahan ataupun base substitution? Okay, dia akan menjadi apa kelas? Right, kamu kalau bila kamu cakap okay, kamu akan cakap apa ataupun kamu cakap benda yang kurang apa sedap didengar kamu cakap why you talk nonsense So, apa yang berlaku kelas bila transcription berlaku transkrip ataupun nonsense mutation, itu adalah salah satu contoh di bawah base substitution. Okay, tiba-tiba saja baru saja nak translate dah terminate. Okay, baru saja nak translate membentuk amino acid, tiba-tiba stop codon dah stop the process of translation. So dia jadi nonsense, nonsense mutation. Ini adalah nota kita kelas ni. Cikgu harap you all boleh tunjuk tengok kat situ. Right, okay. Apa yang berlaku kat situ, contoh yang diberi ialah ACC jadi ACT. So mRNA jadi UGG, sepatutnya yang normal UGG. Okay, tetapi tiba-tiba macam table nyanyi jadi UGA. UGA tu adalah stop codon
tak pasal-pasal translation tadi kena stop. Tak sempat habis lagi proses tersebut kelas. Itu adalah changing a codon in term of nonsense. Okay. Satu lagi yang sangat popular kelas missense. Right, okay. Kamu dah tengok dalam nota dalam kuliah cikgu, dalam tutorial cikgu bagi video yang cikgu dah share kelas, right okay, base situation dipanggil missense. Missense means changes of codon that lead to sequence of sickle cell anemia, daripada normal jadi sickle cell. That one ni kelas itu satu lagi contoh yang sangat popular tu dalam kalau kamu tengok soalan-soalan PASIAS. Okey, itu tiga perkara yang kamu kena tahu kelas dua. Missense, nonsense. Nonsense cuma silent ada berlaku, tapi silent ini mutation yang kita tak perasan tapi dia tak memberi damage. Itu di bawah base substitution. Alright, okay. Ada satu lagi, ini sebenarnya recall kelas sebelum kita pergi kepada kromosomal, and then satu lagi ialah frame shift mutation. Okay, cikgu ada bagi dia punya gambar tu ke kelas iaitu di mana frame tadi berubah frame. Okay, kalau kamu bayangkan frame foto gambar kamu, okay, kalau kamu koyakkan dia akan nampak berubah kan. So sama juga frame ini bila ada berlaku perubahan, dia shift. Right, okay, where berlakunya base deletion. Itu adalah di bawah topik gene mutation ni kelas overall. Okay, so hoping tadi cikgu tengok poll tadi untuk gene mutation tak ada sangat masalah. Okay, just cikgu nak recall balik supaya boleh enhance. Right, okay, jom kita tengok topik non-disjunction. Right, okay, siapa lagi ada? Kaisar, Kaisar pun ada kat rumah. Jom kita tanya orang kat rumah ni lagi. Okey, sebab dia masih lagi bau bantal busuk dia kan. Okey, Kaisar bila sebut saja nombor kromosom tadi, nombor kromosom adalah jenis apa? Tadi kan Tadi kan Pang ada sebut kromosom mutation ada 2 kan? Okey, so dia bawah apa? Okey. Aneuploidy, euploidy, polyploidy. Apa dia? Aneuploidy, biasa tak term ni kelas? Aneuploidy, euploidy, polyploidy. Cikgu nak you all get used to the term Okay, so which one? Kalau nombor kromosom, aneuploidy ke euploidy? Euploidy. Itu Kaisar tembak tu. Tak kenalah tembak ini Kaisar. Cuba tengok kat nota. Okay. Changes in number. Okay. Changes in number. Okay. Kromosomal atau kita panggil sebagai number alteration. Betul kan? Okay. So kalau 46 tadi tu number of kromosom tu kamu tengok itu adalah di bawah aneuploidy. Okay, A and N N. Euploidy tu sama kelas Okay, euploidy tu sama. Euploidy tu sama term dia. Okay, so cikgu share screen lah Kamu mesti kata mana skrin cikgu ni, mana skrin cikgu So betapa pentingnya kan juga visual. Okay kelas Okey, jom kita lihat topik non-disjunction yang cikgu dapati kebanyakan kamu vote tidak faham kat situ. Okey, so actually all my dear student, topik mutation ni sangat interesting. Kalau you all go deeper and understand exactly faham the concept of this sekejap mana cikgu punya button ni. Oops, sorry. Okay, so basically you all boleh refer to your notes. Okay. Sekejap. Tadi cikgu jangan nampak tanya Kaisar tadi
Right, okay. So which one is the terms that we we mentioned just now? Bila number of chromosome is actually we refer to ni structure kelas Okay, alteration. Chromosomal alteration. Alter. Okay, so that means it focus on the changes of the number of chromosome which is caused by non-disjunction. Sebab tu tadi cikgu sangat alert bila Pang dapat keluarkan ataupun come out dengan number of chromosome normal person, Kaisar, cikgu, Pang, Huzaifah, Farhana, semua kita adalah 46 normal, alhamdulillah Tuhan jadikan normal. Right, tetapi actually there is a situation where this number of chromosome can be altered. Ikhlas ataupun changes of the number of chromosome where it caused by non-disjunction. Ni tadi cikgu nak highlightkan. Kenapa cikgu kaitkan dengan number? Sebab number chromosome ini can be altered atau can change in term from normal to become abnormal because this process what we call as a non-disjunction atau error kelas Okay, bila berlaku error ni kelas? Yes, lain tak bukan you all dah belajar dulu masa chapter cell division. Okay, chapter 3 kelas cell division. Okay, di bawah cell division you learn about the tremendous of meiosis process. Right, okay. So dalam meiosis process kalau ikut aturan cantik je aturannya spindle fiber will pull pull the chromosome to the opposite pole. Okay, okay, where the mitotic spindle can tak ada error kelas Tetapi bila berlaku error, ini cikgu nak kamu alert ataupun cikgu nak you all aware, all majlis student, ini rahsia Tuhan. Kalau kamu tanya macam mana boleh berlaku cikgu, itulah rahsia Tuhan, kita tak tahu apa yang Tuhan nak tunjukkan. Okay, so sebiasanya cell division ini dia punya peratus untuk error tu sangat rendah. Okay, tetapi ingat kelas dia tak boleh 100%, dia akan ada juga error. So error itulah kita panggil non-disjunction. Jadi dalam exam janganlah kamu jawab apa itu non-disjunction, error bukan error ni nak bagi kamu faham kelas Okay, so actually there will be a situation where spindle fiber distribution chromosome during anaphase especially kelas Okay, berlaku error. Jadi kita nak tengok how this non-disjunction is described ataupun defined kejap lagi sebelum tu cikgu nak you all get familiar with the terms. Okay, aneuploidy, euploidy. Okay, kamu tengok apa perbezaan ni kelas aneuploidy ni means one or more individual chromosome. Okay, one or more tetapi biasanya like teacher mention dalam manusia kita akan lihat alteration ini dalam manusia. Alright, okay, yang kebanyakannya adalah kurang satu atau lebih satu berlebih satu kromosom atau kurang satu kromosom. Kenapa? Yes, like teacher mention just now class non-disjunction occur during meiosis. Okay, so that's why nanti kita akan lihat a few examples of genetic disease. Right, that caused by these changes in number in chromosome aneuploidy. Okay, and then satu lagi yang teacher sebut tadi kelas tetraploid lah, okay, pentaploid, octaploid. Okay, biasanya kita Chang Chaili, kamu, cikgu, Nazif, Izzy, kita adalah berapa set kromosom yang ada dalam badan Chaili? Number of chromosome atau set? Okay, Chaili jawapan cikgu dulu. Okay, dalam Chaili carry how many sets of chromosome? 23 set. Banyaknya. Ini alien ni my dear. Okay, satu set. Okay, 23 tu number my dear. Cikgu tanya set. Berapa set? Cuba kamu tengok sini.
ploidy, euploidy atau polyploidy ni is actually melibatkan ataupun refer to the set of chromosome. So kalau cikgu sebut kita adalah diploid, apa yang Chairi faham tentang konsep diploid? Di means 2. 2. So that means Chairi dapat satu set from your mom and satu set from your dad. Same goes to all my students tak kisahlah Nurin Azikah ke, Awatif ke, Okay, semua kita yang normal ini carry 2 sets of chromosome. 1 set from your mom and 1 set from your dad. Okay, so kalau berlebih set, maksudnya ada lebih daripada 2 set, that what we call as a euploidy ataupun poly. Poly kamu faham kelas Poly ni kalau sebelum belajar dalam molecule of life polysaccharide, polypeptide, okay, polynucleotide. Poly means banyak So that means normal 2 set. Awati ada 2 set, cikgu 2 set, tak kira lah Agung ke, Adele tadi ke, semua 2 set. Right, okay. Tapi bila more than 2 set, kita akan panggil this situation alteration change in number of chromosome where this individu or organism carry more atau having more than 2 set. So it can be triploid, 3 set, tetraploid, 4 set, pentaploid, hexaploid, octaploid, okay, dan seterusnya lah sampai ke 10 kelas right, okay, itu polyploidy. Right, kalau aneuploidy, orang you all perlu faham kelas the term do not get confused. Tapi kalau you all dah get used, buat soalan banyak-banyak nanti, insya-Allah you all akan nampak aneuploidy ni je Pak Is kan. Aneuploidy ialah one or more individual chromosome hilang atau tambah. Okay, itu adalah aneuploidy. Okay, cuba ulang semula Alia Izzati. Alia Izzati, apa itu yang Alia Izzati faham tentang aneuploidy? Kalau aneuploidy dia akan hilang atau tambah satu kromosom. Tambah satu. Okay. Masih lagi diploid. Masih lagi 2 set my dear Okay, betul tak Alia Izzati? Yeah. Okay, Alia masih ada lagi 2 set. 1 set from your mom and 1 set from your dad. Diploid. Masih lagi diploid. Cuma, okay, number of chromosome alter by gaining 1 atau losing 1. Because so ni yang cikgu nak you all faham. This aneuploidy is caused commonly but because of non-disjunction yang boleh berlaku during meiosis 1 and meiosis 2. So cikgu harap nanti you all dah make it clear dah. Non-disjunction ni je tak ada pun benda yang benda yang pelik atau benda yang susah. Non-disjunction ni actually the error yang berlaku during meiosis 1 or meiosis 2, okay, because of the spindle fiber gagal untuk berpisah. Okay, fail to separate Okay, so you all dah faham kelas bila sebut saja kromosom, okay, all the normal individual we have autosome which carry all the characteristic, and kalau Faiz, apa sex kromosom Faiz? XY. XY, yes, good sama dengan Nazif, sama dengan kamu Awais Pang, Zaifah, okay, Haikal, Steven, Ahmad Burhan, okay. Kamu adalah semua XY, sex kromosom. Okay, so agak-agak boleh tak berlaku lebih satu kromosom sex X, Farina? Boleh tak keadaan di mana organism yang diploid tadi boleh ada ekstra satu X? Boleh berlaku? Boleh. Yes, boleh sebab dia kata ni gaining or losing. Okay, boleh berlaku. Boleh juga kurang sex kromosom. So that means Hidayah apa sex kromosom Hidayah? Hidayah kalau tak boleh nak ni, Hidayah boleh respon cikgu dalam meeting chat Okay Hidayah? Apa kromosom seks Hidayah? XX. Okay, Hidayah sama cikgu tak Hidayah? Sama kan?
Okey, Dayah, Aida Aslina, Danu, Laura, Filza, okey. Nisa, Miza Afika, okey, semua adalah XX. So ada tak agaknya perempuan yang akan ada extra X? Dania. XXX, triple X. Ada tak? Ada. Betul kan? Okey, ada tak nanti Pika Wan PD dah balik, Wan PD? Pika, ada tak Pika dalam ni? Cikgu ni tak buka split screen ni. Okey, Wani so kalau kurang X, kurang 1X pun ada Alright, so semua itu berlaku kerana apa kelas? Again, cikgu nak mention, nak tekankan lagi yang tadi kamu dah undi tadi non-disjunction. So, mari kita ambil definition non-disjunction secara skema dia, mark scheme dia kelas Okey, non-disjunction boleh berlaku sama ada meiosis 1 atau meiosis 2. Kalau meiosis 1, we use homologous chromosome like this class Okay, non-disjunction occur during meiosis 1 where homologous chromosome fail to separate properly during meiosis 1. Atau satu lagi ialah apa kelas? During meiosis 2 where sister chromatid fail to separate during meiosis 2. See, so what happened bila this chromosome, this homologous chromosome or the sister chromatid tak separate? Elsa, what happened Elsa? Elsa tengah minum kopi tu kan, sambil relax, pandang apa ni? Kamu dekat kat situ, dekat USM, nampak gate belakang kan Elsa? Elsa? Kau tak pernah kisah Elsa? USM sejak kecil dari sampai kamu dah besar tengok USM tak ada perasaan Dia kat belakang kot. Yang dekat dengan hall exam tu madam. Tu gate 3 dia panggil tu. Kau tak ada perasaan nak masuk USM ke atau minta mana nanti lepas matrik? Saya kalau nak ambil medik kat Penang tak ada. Penang dia akan pergi itulah mana? Kelantan. Kelantan. Mu jadi minah Kelantan pun okey juga makan budu kan? Okey, so Kaisar tadi apa cikgu tanya Kaisar tadi? Okay, madam. Kaisar pula, sorry. Elsa. Tanya Elsa tadi apa cikgu tanya Elsa tadi Elsa? Lupa dah. Okay, apa berlaku during non-disjunction ni? Error in daughter cell due to meiotic spindle fiber problem. Okay, yang menyebabkan spindle fiber tadi cannot form during cell division. Okay, so inilah yang kita akan discuss. Cikgu nak you all nampak kelas So let's see side by side. Okay, non-disjunction during meiosis 1 and non-disjunction during meiosis 2. Okay, so what can you see class? In term of gamete that produce. Alright, okay. So you tengok kelas kalau normal is N, this one N means 23. Okay, 23 ovum, 23 that carry by ovum and 23 that carry by your powerful sperm Burhan powerful sperm. Nanti masa tajuk reproduction nanti kita akan tengok how powerful is your sperm kelas Okay, so teacher now you all realize my dear student H2P5 you all ni adalah juara antara berjuta-juta sperm. Ingat tu, realize that. Okay, so normal N kelas Okay, tapi dalam ini dia bayangkan kalau tengok contoh ni, dia bagi number kromosom. Okay, untuk mudah faham kelas you all realize our diploid number always 2N equal to 4. Okay, so ini apa tu cikgu tak boleh conteng ni kelas So you all just jot down, okay. So 2N equal to 4 kelas Okay, 2N equal to 4. What it means by 2N? Easy? What it means by 2N easy? Anak anda easy, are you there? Hello. Easy ada tak tu?
Tolong tengokkan cikgu kejap. Apa ni? Mana anak-anak cikgu ni? Sonyap semua Mak dia problem, madam. Oh, problem. Cubalah respon kan. Okay. Thank you. Kaisar ke tu? Wan Okay, ni. Oh, Wan ni. Madam Okay. dia cakap. Madam, kenapa? Izzy cakap apa? Izzy kat college ke kat rumah? Izzy kat college ke kat rumah? Easy kat college, madam. Oh, kat college dah. Okay lah. Okay, so tadi balik pada 2N tadi apa kelas? Diploid. Okay, masih lagi diploid So that means 2N masih 2 set. Okay, nampak kelas ni? Dalam hal ini dia masih lagi 2 set. Cuma apa yang berlaku? Okay, set yang kedua ini berlaku non-disjunction. Set pertama normal kelas ni. Set pertama kromosom normal. Okay, cikgu ingat cikgu emphasize sekali lagi. Commonly when kalau you realize from chapter 3 lagi. Okay, when you learn about the concept of understanding meiosis, biasanya number kromosom dibagi 4, 6, 8. Paling banyak pun 8. Paling sikit 2 tu jarang tapi dia akan biasa main 4, 6, 8 ni kelas So in this case dia bagi 2n equal to 4. Okay, so let's start with the meiosis 1 dulu. Non-disjunction during meiosis 1. Okay, can I have Haikal Haikal mic okay tak? Haikal? Mic pun tak okay nampaknya Kaisar ni okay. So Kaisar, jalan Kaisar. Ulang balik semula non-disjunction Kaisar. Ya, madam. Apa itu non-disjunction? Yep. Apa tengok buku tak apa. Cikgu nak you all get betul-betul faham. Hari ni by hook or by crook by 10 o'clock my objective you faham non-disjunction. Nak kena tengok buku banyak kali ke, nak kena sebut banyak kali ke, go ahead. Okay, kita buat sama-sama so that bila habis pukul 10 kan, ininya non-disjunction Faiz kan? Okay, so tak nak ada lagi nak clarify because to be frank my dear student, non-disjunction ini dalam exam memang popular soalan dia. So that's why bila cikgu tengok tadi you all respond, you all tak berapa kuasai non-disjunction, cikgu memang dah boleh agak dah pattern tu sama je. Okay, your junior pun sama. Your senior pun sama. Apa ni kawan cikgu Telegram. Boleh cikgu jawab je Hello doktor. Ya doktor. Sedang on. Saya kena ganti sebab semalam saya ada kursus, ada bengkel. Tapi kalau boleh okey. Okey doktor. Okey, so far kalau yang first batch tu 31 orang Apple teacher. Saya rasa macam ni doktor, kita on dulu dengan the first batch because nanti yang second batch tu latest due date is 31st October. Termasuk pengarah lah. Betul. Hari Senin dah gaji kan? Sajalah gurau. Uh, 31. Ya betul. Second batch coming will be around 20 lah second batch. Lebih kurang macam tu. InsyaAllah. Now I understand your concern. Ya, okay. Oh, faham. Faham. Oh, okay. Then we choose lah. Size lah. Okay.
Betul. Harga tu, kalau macam tu, kalau nego harga, saya rasa better doktor masukkan ada second batch as well. Betul? Lebih kurang plus minus, because actually target by end of this year pun kita nak try to up until 60 lah kalau boleh lah. Macam tu lah. But minimum make it 50 lah macam tu kan? Okay doktor, thank you very much doktor. Okay, bye-bye. Okay, bye. Okay, Kaisa. Ya, madam. Okay, apa tu non-disjunction? Ini soalan ni selalu keluar tanya structure. Non-disjunction is? Is the process? Sekejap. Is the process where homologous chromosome fail To separate during meiosis 1 or meiosis 2 for Wait ni sekarang. Anak dara cikgu ni. Mula homologous chromosome meiosis 1, sister chromatid meiosis 2 homologous chromosome meiosis 1, sister chromatid dekat meiosis 2. So kena separate dia dua situasi berbeza tu. Dia tak boleh kamu gabung sekali meiosis 1 meiosis 2. Okey, semula. Non-disjunction is caused ataupun is a process caused by spindle fibers fail to separate the chromosome, the homologous chromosome in meiosis 1 and sister chromatids in meiosis 2. Yes. Anaphase, metaphase? Kalau lagi tepat lah. Anaphase ke metaphase? Sekejap. Separate je dah tahu dah. Anaphase, yes, very good Faiz Okay, ingatlah separate je dah tahu dah. Itu chapter 3 ni. Ini macam revision juga untuk yang punya PSPM kelas Okay, so that is non-disjunction. So make it clear class. Jadi bila non-disjunction meiosis 1, what can you see class? Okay, ini sepatutnya kalau normal 4, separuh daripada normal 2, betul kan? Tetapi untuk gamet ni dia jadi 3. Ini pun 3. Ini dia gain 1 ini loss 1. So N dia jadi 1. Sepatutnya 2 kan? Normal 2. Boleh faham cikgu tak kelas? Normal 2 Okey, itu kalau non-disjunction during meiosis 1. Nampak saja kamu tengok kelas non-disjunction meiosis 1 antara kita discard dulu meiosis 2 pula. Okey, meiosis 2 meiosis 1 normal tapi when it comes to meiosis 2 gamet yang ini normal. Gamet lagi satu berlaku non-disjunction. Okay, the sister chromatid fail to separate. Okay, during anaphase 2. Jadi bila during gagal to separate, so produk dia gamet yang ini lebih 1, dapat 3. Sepatutnya 2 Yang ini kurang 1. Okay, and then yang ini normal lah. So the way how you write the the ploidy, ingat kelas N ni ialah ploidy the way how you describe the ploidy of that particular cell gamet. Okay, so this is N. Okay, haploid. Okay, this one haploid tolak 1. Kelas N tolak 1, haploid tolak 1. Meaning haploid tadi 2 tolak 1 jadi 1. Ini N plus 1, haploid dia ialah patutnya 2 tapi dapat lebih 1, N plus 1. N plus 1 gaining or losing 1 chromosome alteration of number chromosome di bawah aneuploidy. Okey, gamet ni pula haploid dia N, okey, sepatutnya 2 tapi tadi berlaku non-disjunction so tolak 1, dia dapat 1 kelas Yang same goes to this gamet, same goes to this gamet. Right? Okay, is it clear? Cikgu nak you all betul-betul kau faham non-disjunction. Again, sekali lagi, anak anda Laura, sebutkan lagi apa itu non-disjunction. Laura, kat kafe ke tu? Makan ikan sembilang. Dah ada jual ke? Laura? Laura, di toilet? Hello? Dania lah. Laura tak mana pergi tu? Kan ada masalah. You all class kalau kawan ada masalah tu just please let me know Okay?
So Dania, apa itu non-disjunction again? Non-disjunction when the spindle fiber cannot separate. The homologous chromosome fail to separate in meiosis 1 and sister chromatid fail to separate in meiosis 2. It occurs during anaphase. Anaphase. Kalau meiosis 1, anaphase 1 lah. Kalau meiosis 2, anaphase 2. Right? Okay. Alright. Okay. So, dah boleh faham kelas Cikgu rasa kalau sebut saja non-disjunction, oh non-disjunction ni je. Boleh Nazif? Nazif tadi tak boleh respon tak boleh ni kan? Anak dia Nazif. Siapa lagi? Andrew Pang? So kita panggil siapa yang boleh jawab cikgu lah ni Burhan boleh on kamera tak? Boleh on kamera. Boleh on mic tak Burhan? Burhan duduk B mana Burhan? Burhan dia tak dalam ni? Jumpa depan-depan ni siap kamu ni, cuk tarik telinga ni. Kelas. Burhan dia tak tahu? Burhan boleh respon cikgu? Tak, kalau tak boleh kamu betul meeting chat Miza Afika? Miza Afika okey? Miza? Okey, madam. Okey, Miza Afika So Miza Afika cuba apa consequence of non-disjunction? Consequence dia bila tadi this diploid organism terlebih satu, consequence dia ialah dia akan ada extra kromosom atau consequence lagi satu akan ada missing one chromosome. Okay, so this what we call as abnormal chromosome number or aneuploidy. So mari kita tengok kelas. So during fertilization, okay, when this abnormal gamete fuse with normal gamete, kita akan dapati organism ataupun human ataupun mutant. Okay, apa itu mutant? Apa ni? Pika tadi cikgu lupa lah Pika tadi. Pika boleh respon cikgu Pika? Ke Pika pun ada masalah ni. Auni, okey Auni. Okay, so kalau tengok kelas kena ingat trisomy, monosomy. Okay, so trisomy means 3 Jadi bila cikgu sebut saja Down syndrome, I think everyone semua familiar with this term. Okay, you all since form 4, form 5 pun dan now you all tengok sekitar kita nowadays orang dah semua open up kelas So Down syndrome ini adalah trisomy. Right, refer to the gain of an extra chromosome to a diploid chromosome set. Alright, satu lagi lah monosomy where losing one chromosome from a diploid chromosome set. So that means kalau gamete haploid tolak 1, haploid tambah 1 kelas ni haploid tambah 1 atau haploid tolak 1. Tapi bila sebut organism kita panggil diploid. Okay, so diploid tolak 1, diploid tambah 1 2n plus 1, 2n minus 1. Boleh faham cikgu kelas Okay, so this is another diagram. Memang tengok saja tak cukup, nanti kita kena buat exercises in order for you to understand this concept. Okay, so this is how it goes teacher tunjuk kamu kelas 2n minus 1. 2n means diploid kelas Masih lagi 2 set kromosom, 1 set from your mom and 1 set from your dad. Tetapi these people ataupun this human, okay, dia kurang 1 kita panggil monosomy. Lebih 1 kita panggil trisomy. Boleh faham cikgu kelas Okay, so ini gambar-gambar dia semua. Okay, so monosomy, okay right. Now go to this karyotype. Okay, siapa yang minat learning about chromosome structure? Okay, you all mesti kena tahu this karyotype. Karyotype ni karyo. Kamu ni karyo means kalau kita belajar sini tentang nukleus. Karyo ni actually tentang nukleus. So dalam nukleus tu ada kromosom. So bila kromosom ini, okay, the genetician ataupun those scientist yang berminat dengan study about this genome, okay, they arrange the chromosome
the homologous chromosome by size. Okay, the same size So bila dia buat kat sini, kita akan dapati what equals a karyotype. And kat sini lah nanti kita akan tengok changes in term of aneuploidy. Masih lagi 2 set. Apa 2 set kelas ni? Masih ada lagi set biru daripada ayah dan set purple daripada ibu. Right? Okay. So sama lagi jadi sebab tu cikgu nak you faham konsep di kelas So symptom of monosomy ini very rare. Jarang berlaku tapi ada. Okay, rarely survive sebab biasanya dos yang monosomy ini susah nak survive. Okay, kelas kebanyakannya short distance between eyes ini kamu boleh tengok dalam Google, okay, beberapa gambar ni. Tetapi yang ini yes kita boleh nampak kelas they survive. So untuk pengetahuan kamu kelas tak kisahlah dia keturunan Mak Saleh ke, keturunan Melayu ke, keturunan Chinese, Indian. Okay, semua when we talk about trisomy or Down syndrome, okay, they have the same look, the same features. Okay, kelas so 90% of the human cases examined, all of chromosome 21 is present in 3 copies. So actually, kat mana berlebihnya satu kromosom tu kelas? So Down syndrome extra pada kromosom autosom. Okay, autosom So that's why kalau kamu tengok dia punya okay, this is non-disjunction that occur during the second mitotic division. Right, okay, ada extra chromosome so kita kena buat. Ini kelas So autosom dia kamu tengok sex chromosome normal. Okay, autosom lain normal, pairing 1 normal, pairing 2, pairing 3, pairing 4, 5 sampai dah pairing ke 20 semua normal. Tiba-tiba pairing yang ke-21 ada satu pula lagi extra chromosome. So this is always what happen to those yang Down syndrome. Right, okay. So sex chromosome sama lah, XX normal, XY normal. Tetapi in term of chromosome number 21, they have extra one. Okay, so ini cikgu nak you all at least hafal 3 karakteristik kelas for about Down syndrome. Senang nak ingat mata kelas mata. Okay, mata dia slanted eyes. Okay, mata, lepas tu muka. Muka dia macam mana kelas? Okay, how to describe muka people with Down syndrome? Elsa? Muka dia. Eyes. Ini. Oh, Rounded, flattened facial features. Alright, okay. And then ingat mata, ingat muka. Dan satu lagi ingat mental. Mental retarded. Ni 3 senang nak ingat. Okay, short lifespan ini nowadays because of the technology, kebanyakan Down syndrome person selalunya survive kelas So kita ambil ni mental retarded. Tapi tak semualah, depends on, ada juga yang Down syndrome people yang graduate kelas masuk universiti belajar, okay. Tapi yang paling ketara ni lah muka dengan mata. Okey, satu lagi cikgu nak share, cikgu ada kawan yang anak Down syndrome ni, dia cerita, okey, dia hantar anak dia pergi sekolah pendidikan khas So, apa yang dia belajar, Down syndrome belajar di satu cerita, anak dia ni tak boleh, kita tengok kelas because we have limb and hands dia are short and stubby. Kalau tengok tangan dia short and stubby So, koordinasi anak Down syndrome ini, dia tak boleh ambil barang by jari, dia akan grab semua. Dia letak, kalau kita letak let's say kita letak duit ke atau objek so dia akan tend to guna the whole finger dia untuk ambil So dia pergi sekolah, cikgu train untuk coordinate jari dia untuk ambil, bukannya the whole finger jari pick by jari because jari mereka short and stubby. Itu menyebabkan dia orang tak ada koordinasi untuk macam kita yang normal ini boleh pick by finger kelas You faham juga kan? Itu adalah physical characteristic cikgu nak kamu So I think this one you all cikgu rasa tak perlu beritahu. Nampak mata kelas, mata dengan muka. Okay, jari dia memang short and stubby tadi Right? Okay, so ni tengok jari dia pendek Okay, so next itu kalau autosom kelas contohnya Down syndrome. Okay, now cikgu tengok tadi cikgu sebut ada tak boleh berlaku tak XO, boleh berlaku tak XXX,
Boleh berlaku tak X, Y, Y? Okay, easy sorry Faiz, boleh tak ada extra Y? Yes, tadi easy sebut yes. Boleh, Pang, boleh tak berlaku extra X? Yes, boleh berlaku. So, itu semua changes yang berlaku dalam abnormalities in term of sex chromosome. Okay? Okay, bila cikgu sebut saja XO, what do you think Dania? XO. Lelaki ke perempuan? XO. Lelaki. My dear, Perempuan. XO tak ada Y. Perempuan Yes, perempuan. Cikgu ada cerita Kaisar, loving couple masa cikgu kat universiti dulu lah okay, they are very loving couple, okay. So, and then after that they got married. Okay lah, alhamdulillah. And then after that bila cikgu jumpa baru-baru ni dengar cerita dia dah divorce. So bila cikgu sebenarnya tak suka korek-korek cerita tapi kawan tu yang cerita, so cikgu dengar lah kita bila seorang bercerita kita mendengar untuk dapatkan mungkin mendoakan dia kan. Okay, so dia tahu divorce because isteri kawan cikgu tu dia rupanya Turner syndrome X. Okay, macam mana tahu? Because after they got married a few years tak dapat anak so husband ni nak anak. Jadi they go to see pakar sakit puan, and then after they go for test, okay, they detect yang isteri dia tu, my friend tu syndrome Turner. Tapi tak nampak sangat kelas ni, syndrome Turner dia very mild. Okay, tapi walaupun very mild, you tengok kelas ni, syndrome Turner ini adalah mereka yang tak fertile. Okay, dia sterile. Sterile ni tak fertile lah Okay, unfertile So, Turner syndrome, autosom dia normal kelas 44 tetapi dia kurang 1X. So kita panggil dia XO. Okay. Yang ini pula terlebih X. Kita panggil dia triple X. Okay. 44 tambah XXX 47. Yang ini 45. Ini kalau female siapa tadi cikgu panggil Dania tadi Okay. Wani kalau XYY laki ke perempuan? XYY. Bila ada saja kromosom Y, meaning lelaki Lelaki. Okay, lelaki. Jantan Awais, right? Okay, ada je Y, kamu lelaki. Tetapi berlebih X, still lelaki, but we call that as Klinefelter syndrome. Okay, yang ini dahsyat kelas XYY syndrome di mana dia lebih satu ekstra kromosom Y. So, macam mana semua ni boleh berlaku? Again, apa tadi Faiz? Non-disjunction. Okay, apa itu non-disjunction Faiz? Ulang balik. Anak dia Faiz, apa itu non-disjunction? Chromosome failing to separate correctly. Homologous chromosome. Kalau mahasiswa kena sebut non-disjunction is the situation where homologous chromosome fail to separate Correctly. during anaphase 1 atau sister chromatid fail to separate during meiosis anaphase 2. Okay? Alright. So please yang klien non-disjunction cikgu harap nanti tadi lepas ni kan cikgu kalau create poll lagi kalau cikgu tanya non-disjunction cikgu harap dah reduce you punya tak faham tu Okay, alright. So nanti memang kamu kena buat apa tu what to say the genetic diagram class the cross diagram in order to understand. Okay. So ini adalah what we how the Klinefelter syndrome produce. Okay. So abnormal sperm fertilized with ovum. Okay, it can be ingat class non-disjunction boleh berlaku dalam spermatogenesis. Okay, boleh berlaku dalam test-test kamu Burhan, dan juga boleh berlaku dalam filzah oogenesis. Bukanlah filzah, cikgu akan doakan filzah cikgu nak sebut saja iaitu lelaki spermatogenesis, okey, dan perempuan oogenesis. Cikgu doakan anak-anak pelajar cikgu semua besok okey akan dapat cikgu dapat cucu yang comel-comel semua cucu. Tua dah, cikgu tua dah pun. Awis Alright, okay. So this is the Klinefelter syndrome. Biasanya start dia tidak subur sterile we call it. Okay kelas Okay, because kalau kamu tengok dia punya test pun tak normal. Okay, the size of the test abnormal Okay, and selalunya kalau tengok dia punya
peratus dia 1 in every 500, okay, atau 1 in 2000 mil. Okay, yang hidup so tengok dia apa tu, kalau kamu tengok dia punya size testes dia sangat kecil dan juga dia ada extra pubic hair pattern like male. Kenapa tadi kelas? Sebab dia ada extra X. Okay, lebih 1X ini contohnya lah. Right? Okay. So kalau oogenesis pun boleh berlaku, yang teacher sebut tadi kelas XO. Okay, boleh tak berlaku YO? YO ni lelaki ke perempuan? Tak. Danu? Danu boleh respon cikgu YO. Hello Danu? Danu? Madam. Ya, madam. Okay, YO. Laki ke perempuan? Laki. Kalau ikut lelaki lah tetapi teacher nak you alert my dear student, YO ni biasanya tak boleh hidup. Okay, not viable because YO ni biasanya lethal gene. Gene Y tak boleh stand alone di kelas dia mesti kena ada X. So bila Y tanpa X, dia akan jadi not viable. Memang tak boleh hidup, tak boleh survive. Okay, right? Itu cikgu nak you tahu. Ada soalan pasir nanti kita share. Okay, so this is how it shows di kelas aneuploidy if non-disjunction occur in oogenesis. Okay, alright. So ini semua diagram yang kita kena selalu buat. Ini adalah yang teacher mention tadi kelas. Kawan cikgu tu dia tak nampak sangat dia punya leher tu. Kalau orang yang apa tu Turner syndrome ni dia punya, kamu tengok kat kelas dia punya ni ni webbing of the neck. Okay, kawan cikgu tu tak nampak sangat tapi kalau buka tudung tu kalau betul-betul perhati dia nampak lah. Right? So yalah nak tekan. Ni cikgu tadi YO tadi is non-viable and fail to develop because dia kalau tak ada X dia tak boleh survive. Right? Okay, ini trisomy tadi super female. Okay, ni kita nampak macam normal juga kan? Tapi actually dia ada extra 1X. Ini extra 1Y. Jacob syndrome. Ini Jacob syndrome. So this is overall kamu kalau letak the whole disorder due to non-disjunction of sex chromosome class. Right? Mana kamu tengok kat sini Ini adalah 2 terlebih 1X 47. Yang ini pun 47. Syndrome Turner berapa Kaisah? Ya, Berapa ploidy number dia? Number orang syndrome Turner? 45 Betul tak 45? Okay, 45. And kalau trisomy X 47 ke 45? Trisomy X 47. 47 extra 1. Okay, so done with aneuploidy. Sebelum cikgu pergi kepada polyploidy ataupun euploidy, okay, kita balik ke kelas kejap, kita buat energizer sikit. Siapa nak lead energizer? Cikgu tak dengar pada Haikal. Haikal? Line slow, lagging, bunyi robot. Earphone murah. Apa tu? Easy, earphone murah. Okay, so siapa nak buat energizer ni? Mari kita panggil Faiz, okay? Faiz kat rumah ke dekat college Faiz? Dekat college, madam. Oh, kat college. Faiz duduk B mana? B2. B berapa Faiz? B2, madam. B2, okey lah. Selesa tak? Okey je. Line Okey dia slow sikit. Oh, lain sikit. Okey. Jom buat energizer Faiz. Boleh Faiz buat energizer sekejap sebelum kita pergi ke polyploidy. Okay, so the floor is yours, Faiz. Macam mana, madam? Yang kita buat sebelum ni pun tak apa. Tadi Teven dah buat apa? Okay, Teven start dulu dengan lagu Three Stop Cordon. Lepas tu Faiz sambung. Ingat lagi tu, aku fikir aku boleh dan melakukan. Stretching Okay, sebab lah, cikgu madam. tunggu.
Cikgu tunggu yang lain energizer online tak ada lagi ni. Okey, jom. Stretching boleh, madam? Stretching, Pak Is nak buka kamera ke? Tak tahu lah boleh ke Kalau tak. kat kamera kan kawan nak ikut tak nampak pula kan? Dua tangan kanan, nak cuba buat dua tangan kanan, dua tangan kiri. Cuba bayangkan. Siapa nak buka kamera? Siapa kat rumah boleh kot. Cuba Kaisar buka kamera. Ini Kaisar tak ada pula yang share pelik-pelik Kaisar? Dia macam tak function sekejap. Oh, dia punya. Okey. Dua tangan kanan, dua tangan kiri. Bila bergabung, apa jadi? Dua kanan, dua kiri bergabung? Jadi 4. Jadi 4. Okey, jadi 4. Kemudian pergi kat mata, buat kamera, ambil gambar, tik-tik. Boleh? Pak Is, buat macam tu Pak Is. Dua tangan kanan, dua tangan kiri. Kita buka kamera, madam. Tak nampak ke? Jap, cikgu tak mana anak dia? Mana handsome boy ni? Handsome boy dah buka kamera, tak nampak kan? Kawan nampak tak, Pak Is? Takut line Tak saya slow, dia tak dapat nak nampak. ni kot. Mungkinlah kot Pak Is. Kita nyanyi macam tu lah. Dua tangan kanan, dua tangan kiri. Bila bergabung jadi 4, jadilah kamera tik-tik. Bawa kat mata tu Okey, Tebon satu lagu Tebon Energizer. Sebelum kita pergi ke Polyploidy. Jom anak anda semua. Sikit je lagi. Lepas tu nanti kita buat latihan ya. Mana Tebon ni? Tebon? Ada cikgu, ada. Tebon duduk B mana? Cikgu? Tebon asrama B mana? Blok B3. Oh B3. Oh tak sama dengan Faiz. Siapa sini roommate? You all makan hantar ke you all boleh pergi ke kolej tu kafe? Boleh pergi kafe, madam. Oh boleh lah. So apa yang Tebon dah jumpa favourite food? Ke tak ada lagi? Ikat 9 dah makan ikat 9. Sebab semua ayam, cikgu. So bosan sikit. Semua ayam je. Ya Tebon. Betul. To be frank kan Uzaifah kan? Abang Uzaifah senyap je ini. Sebab ayam adalah antara kos yang boleh ditampung. Lain saya baru sikit. Okey, yelah faham. Okey, tapi Tebon memang ayam tu adalah kos yang boleh ditampung oleh pihak kafe. Sebab kamu beli kan ayam 2.5 kan? Satu kan? RM3, madam. Dah RM3 dah naik dah RM3. Dulu 2.5 tapi yalah sekarang ni barang dah naik tu Tebon. So itu dah kira subsidi tu Tebon. Kalau outside RM4.5, RM5 tau. Sebab tu cikgu kadang-kadang Tebon cikgu beli kat dalam juga. Sebab jimat kalau kat luar RM4.5, RM5. Tengok pada saiz jugalah. Okay, so tapi cikgu rasa dia pelbagaikan jenis ayam. Ayam masak merah, ayam masak kari, ayam masak apa lagi, ayam masak kurma, ayam masak asam, ayam masak macam-macam ayam masak kan? Tu tahu Zaifah? Ya betul madam. Kenapa Zaifah? Okey lah. So Tebon satu lagu Stop Cordon. 3 Stop Cordon. Kalau berlaku translation dia akan jadi nonsense. Tak bermakna langsung dah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Zaifah nak join boleh? Uwa uga 3 stop cordon. Okay, thank you. Okay kelas, dah energize belum? Hello kelas. Okey, madam. Walaupun Dah, sampai. madam. Okay, jom. Kita pergi ke last topic untuk mutation. Right, okay. Nanti kita akan buat exercises and next week kita dah kena masuk topik yang Kaisah nak jadi, tokay bakteria Minggu depan kita dah masuk minggu ke-13 kelas
Lepas tu Teven balik daripada Bali ke? Danu semua balik? Mesti balik Danu ni. Nangis Danu tak balik Danu? Ya madam, saya memang nangis kalau dia tak benarkan saya balik. Tak balik. Confirm dah cikgu tahu Danu tak balik, mesti balik. Tapi tak apa. You all cuti 3 hari tak salah cikgu kan? Minggu ke-14 saya mana second right? Kan kelas kan? Minggu ni minggu 13. Minggu 13 next week. Okay, the following week cikgu rasa Teven, Danu semua ni melompat-lompat dah ni kan? Happy-happy nak balik Okay, apa-apa pun take care lah Alright, so. Apa Danu? Memang tak boleh balik ke? Cikgu tak pasti, cikgu takut tak jangan take my word tapi daripada perbualan cikgu bersama fellow, kemungkinan kebenaran balik tu ada. Tapi jangan letak harapan tinggi sebab cikgu takut nanti sekarang Cikgu Faizal tu kata boleh tak cikgu ni hanya berbual secara tak langsung masa minum-minum tu dengan fellow lah Tetapi apa-apa pun you all untuk secure tunggu official letter, itu je. Sekarang ni kamu dah kena bertindak matang lah kurangkan bertindak mengikut emosi. Bertindak matang maksud juga apa? Tunggu saja circular. Itu akan lebih selamat. Tapi cikgu doakan kalau boleh balik, baliklah sekejap kan sebab Defa Bali tu macam kami pun tahun ni pun tak raya tau Danu Nangis jugalah tapi tak apalah kan kita kena reda untuk bila melihat keseluruhan masyarakat, keseluruhan kebaikan kesemua, kita kena reda. Tapi yang ini dah getting better, so you all boleh pertimbangkan sebaiknya lah. Teven balik mana? Selangor Tapi Muar dekat je Danu. Teven balik mana Teven? Saya dekat JB madam. Oh JB jauh jugalah kan? Yalah. Okey, tak apa, jom kita habiskan ni. Kamu pun boleh rehat kejap lagi Okay, polyploidy ataupun euploidy is another alteration of changes in chromosomal number. Okay, tetapi kali ini dia melibatkan set. Tadi melibatkan number kelas set masih kekal, diploid. Tetapi kali ini ploidy means melibatkan extra set, bukan extra in term of more than 2 complete set. Okay, so that means satu set extra. Jadi sebab tu dia jadi triploid, tetraploid. Okay, so itu nak cikgu faham Again, same thing also caused by non-disjunction. So no doubt lah tadi bila cikgu buat survey tadi, cikgu saja tengok memang you all isu non-disjunction ni bukan kamu majlis student since your senior pun sama. Right, non-disjunction ni memang adalah satu fenomena rahsia Tuhan yang kadang kita tak tahu kenapa Tuhan izinkan dia berlaku, tapi it shows in our in our population Okay, so commonly untuk kamu kelas biasanya berlaku dalam tumbuhan. Okay, jarang berlaku dalam animals atau human lagi lah. You all kadang-kadang tengok filem tu ada buat orang yang pelik kan. Okay, macam alien tu itu imajinasi manusia lah Okay, tapi untuk polyploidy ni kelas atau euploidy ni, which organism have extra set atau more than 2 complete set. Okay, yang normal 2 set kelas normal ingat, normal 2 set je. Kenapa? Satu pada mak, satu pada ayah. Paternal and maternal Tapi if more than 2 set, meaning we call it a polyploidy. Ploidy ni means menggambarkan set of chromosome. Poly means banyak set. Okay kelas Alright, so effect ni biasanya kita lihat pada tumbuhan Okay, effect plants may have, apa baiknya, untuk kamu kelas, maybe changes, so far yang kita tengok, changes since daripada gene mutation sampai chromosomal mutation, in term of structural and also in term of alteration in aneuploidy, semuanya menunjukkan kurang baik Tetapi polyploidy ni sebaliknya. Okay, biasanya polyploidy ni akan tunjuk better quality ataupun more yield, more resistant to disease, more resistant to pests, boleh cepat grow. So this is what we call as polyploidy. Based on the total set of chromosome present, like teacher dah mention just now in class. Again, sama juga result by non-disjunction. Right, mari kita tengok kelas So tengok ni, how does polyploidy occur?
Okay, it occur when the diploid parents berlaku non-disjunction, meaning the whole set tak berlaku separation. During meiosis kelas sepatutnya normal diploid. Tapi bila menghasilkan gamet, gamet tadi semua satu set berlaku fail to separate. Faham kelas Fail to separate. So gamet dapat totally 2N. Right? Another gamet tu 0 lah. Yang 0 tu tak cakap kelas, kita ambil yang 2N ni. So bila gamet 2N ini fertilize dengan normal gamet N, dia jadi 3 set triploid progeny. Boleh faham cikgu tak kelas? Okay, konsep ni simple je kelas. Ingat tadi, kalau aneuploidy, number of kromosom sama ada biasanya kita lihat lebih 1 atau kurang 1. Tapi set of kromosom masih kekal 2N. Tapi dalam polyploidy atau euploidy, okay, set of kromosom dah bertambah, number apatah lagi kan, right? Okay, so kalau contohnya ni parent dia ialah tetraploid, ini means yang dah mutate lah ini parent mutate kelas okay, so tetraploid half the number jadi 2N, so 2N cross dengan N dapat juga 3N triploid. So this is how a few example how this polyploidy can occur. Okay, so again cikgu emphasizekan polyploidy ini biasa berlaku among plants manusia tak ada kelas Okay, and actually pernah berlaku ataupun researchers ni nak tahu. Ini satu lagi siapa yang jadi researcher ni memang nak kata boleh cikgu minta izin guna term gila Okay, dia memang dia curious nak tahu. Researchers cuba juga buat dalam ikan, dalam amphibians, malahan terkini dalam rodent kelas rodent species which may be the product of polyploidy. Macam mana dia orang buat? Okay, dia gunakan chemical. Sebab kamu tahu kelas peringkat 7.1 kita dah belajar changes ini mesti ada mutagen agent dia. So one of the example of mutagen agent which is chemical, what we call colchicine. Ini famous ni soalan ni. Ini contoh sangat famous. You all kena ingat ni kelas. Colchicine adalah example of chemical mutagen agent that will induce to lead to changes of set of chromosome. Okay, which polyploidy will occur right? Okay, so why? Because dia nak prevent spindle formation. Non-disjunction kelas nampak non-disjunction kalau kita lah manusia tak naklah berlaku sebab dia akan melibatkan disaster. Right? Kita kehilangan atau bertambah kromosom tak nak kita nak 46, tak nak 47, tak nak 45 Tapi dalam konsep polyploidy, dia sometimes dia induce, dia memang nak tukar daripada set 2 set tadi jadi 4 set, 5 set, 6 set because why class? Okay, dia nak jadi berlakunya non-disjunction tadi so that dia boleh jadi apa kelas? Chromosome doubling dia panggil. Okay, all the chromosome pairs do not separate. All the pairs kelas satu set tu tak separate and they move towards opposite pole. Okay, and we call this a chromosome doubling. Cuba ulang sekali lagi term dia apa ni Aida? Aida boleh tak apa tu? Elsa lah, okay, sebut. Cikgu panggil siapa-siapa yang boleh sebut ni. Dania, Elsa, apa nama term tadi? Chromosome doubling. Doubling, yes, thank you Dania. Chromosome doubling. So ada dua jenis, autoploidy, okay, autoploidy, satu lagi alloploidy. Cikgu ulang, autoploidy, alloploidy. Okay, auto means apa kelas? Auto means same species. Okay, autopolyploidy which involve same species. Okay, ini penting untuk untuk menghasilkan autoploidy plants. Right, okay, ini contoh ni kelas set pertama 6, set kedua 6. Okay, berlaku non-disjunction. Gamet dia tetap 6 juga. Bukan separuh kelas dia tetap 6. Bukan sebab apa tadi kan? Spindle fiber fail to separate. So jadi bila 6 cross dengan fuse dengan 6, dia jadi 12 tetraploid. Tetraploidy. Okay, ini dipanggil auto tetraploidy. Okay.
So ini contoh lagi selain pada tu tadi Cik bagi. Okay. Alloploidy pula ialah different species. Ingat ya, auto sama, allo different. Okay, so contohnya ialah apa ni, kamu tengok kelas ni. Species A ni different species. Species A different, species B different. Dia punya set pun kromosom dia 4, yang ni 6. Berlaku non-disjunction, gamet dia 4, gamet ini 3 ini normal. Species B normal. Species ni non-disjunction. So bila species A cross fuse dengan species B, dia akan menghasilkan anak hybrid species, anak dia hybrid where sterile. Iaitu 7. 4 tambah 3 7 kan 7 sterile. So macam mana nak jadikan dia fertile? So kita jadikan this hybrid 7 tadi, okay, crosskan dengan species B normal gamet tadi. So crosskan sekali, kita dapat balik semula 10. Okay, which is fertile. Dan ini kita panggil new species. Okay, so itu adalah alloploidy. Ini adalah antara contoh-contoh. Ini haploid, diploid, polyploidy. Okay, so contoh yang biasa digunakan kelas ni ialah ni wheat ni. Wheat ini adalah sebenarnya permulaan di mana saintis discover about this polyploidy changes. Okay, in term of chromosome doubling tadi. Kamu tak nampak? Nampak kan kromosom doubling? Okay, yang ini tadi 2 kali 7 sekarang ini dah jadi 4 kali 7. Dah jadi 4 set. Tetraploid. Yang ini hanya 2 set 2 set. Ni 2 set, yang ni 1 set, ni 1 set. Okay, so ada 7 set kat sini. Yang ini ada 4 set. Hitam 7 set, 2 set, purple 2 set. Tu jadi 4 set. Okay, cross dengan yang ni 2 set juga. Dia akan menghasilkan yang ni anak dia iaitu 3 set. Okay, kromosom doubling. So yang ini hexaploid. Hexaploid. 6 kali 7. Hitam, purple, merah. Right? Tetapi itulah kebaikannya polyploidy. Right? Okay, so ini adalah alloploidy yang cikgu rasa nanti kita akan bincang dalam soalan. Okay, so kamu pun dah almost 11 you all pun dah tepu dah kan. Okay, so I think we back to our class. Okay, cikgu rasa kita kita stop sampai sini, and teacher consider we have discuss all the topic mutation. Okay, kelas topic mutation, and nanti kita akan polish your exercises, I mean question after this. Okay, di mana nanti cikgu akan cuba ganti setengah jam each class in order for you tak nak rasa ambil masa sangat. So lepas ni minggu depan kita tengok dulu. Minggu depan you akan, tapi malam besok cikgu nak you all buat eksperimen ganti tu kelas. Okay, because next week is your last experiment. After that our practicum class will convert to tutorial. So waktu itu kita akan banyak ample time and get ready, you all akan banyak presentation cikgu cakap awal dulu. Okay kelas so I think that's all for today lesson. Cikgu kejap lagi akan share the link for attendance. Okay, so one word from Chang Chaili. Chang Chaili summary everything apa yang Chang Chaili belajar hari ini. Madam. Can Madam Chaili? Dengar tak kawan-kawan? Madam, kalau untuk trisomy, kena tulis Down syndrome atau trisomy? Dia depends on soalan. Down syndrome tu contoh. Dia tak semestinya Down syndrome tu contoh trisomy kromosom autosom 21. Dia ada trisomy kromosom 15, ada trisomy kromosom 18. Cari faham Trisomy tu keadaan kromosom bermakna dia gain extra 1 kromosom. So it can be occur in all the autosom kromosom. Okay, and as well in sex kromosom juga. Cuma dalam sex kromosom tu, kalau contoh XYY tu trisomy juga, tapi kita tak gunalah trisomy kat situ, tapi trisomy tu konsep more than 2.
Try 3 kan? For each kromosom. Tapi biasanya kita apply trisomy itu lebih kepada autosom. Jadi kalau trisomy 21 baru Down syndrome. Kalau trisomy secara general, it can be trisomy 16, it can be trisomy 15, 18. Ada penyakit trisomy Cry-Duchet penyakit Cry-Duchet. Itu deletion, ya. Tapi kalau trisomy tu ada 18 patau tu. Okay, good question, Chairi. Okay, so overall cuba Chairi summary kan ataupun wrap up everything. The main thing yang cikgu nak tadi highlight kan ialah you learn about what is non-disjunction. Yes, again ulang sekali what is non-disjunction, and after that with that cikgu akan stop our class. Okay, non-disjunction is referring to what? Homologous chromosome fail to separate and move properly to opposite poles during anaphase meiosis 1. Yes. Satu lagi? Sister chromatid? Sister chromatids fail to separate and move properly to opposite poles during anaphase meiosis 2. Ya, hen hao. Hen hao tu kalau nak puji apa cikgu lupa dah term nak puji dia. Hen hao Hen hao tu baik. Oh baik. Hen hao baik. Kalau bagus? Lebih kurang lah maksudnya. Okay lah. So with that, thank you Chaili. Summary everything. So cikgu harap you all dah dapat the idea, mutation ini je. Okay, alright right? So we meet again nanti insya-Allah hari Selasa minggu depan. Okay kelas Selasa minggu depan lah. Malam esok lah tapi malam esok cikgu tak akan buat online, kita akan communicate secara Telegram je. Okay kelas Alright, okay, say thank you class. Bye. Okay, have a nice day. Have a nice weekend. Bye. Thank you, madam. Okay, bye. Okay, bye. Thank you. Madam. Thank you.